Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Sebelum ni kita dah belajar topik kenali bahan buangan dan terbiodegradasikan atau tidak. Jadi pada hari ini kita akan belajar topik yang seterusnya iaitu hargai bumi kita. Okey, jom kita belajar. Objektif pembelajaran yang pertama adalah murid dapat menyatakan kesan buruk pembuangan bahan tidak terbiodegradasikan yang tidak berhemah. Yang kedua, murid dapat menerangkan 5 cara pengurusan bahan buangan secara terancang. Dan yang terakhir, murid dapat berkomunikasi secara kreatif dan inovatif tentang peranan manusia dalam mengurus bahan buangan untuk kehidupan yang lestari. Okey, nampak tak gambar yang cikgu tunjukkan ni? Okey, berdasarkan gambar rajah ni, apa yang murid-murid dapat perhatikan? Kita dapat lihat terdapat botol-botol plastik yang telah dibuang di tepi sungai kan? Okey, ingat tak lagi? Botol plastik ni merupakan bahan buangan terbiodegradasikan atau tidak? Ya, botol plastik merupakan bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Jadi, bahan buangan ni dapat mencemarkan alam sekitar. Okey, jom kita belajar dengan lebih mendalam. Bagaimanakah berlakunya pembuangan bahan buangan yang tidak terancang? Okey, cuba murid-murid fikir, bagaimana terjadinya bahan buangan yang tidak terancang ni? Okey, yang pertama, kita dapat lihat terdapat seorang budak lelaki telah membuang sampah di merata-rata tempat. Jadi, adakah perbuatan ni dapat mencemarkan alam sekitar? Ya, jadi kita tidak boleh melakukan membuang sampah di merata-rata. Okey, yang kedua, kita dapat lihat terdapat seorang budak lelaki telah membuang sampah ke dalam longkan dan sungai. Okey, adakah perbuatan ini perlu dilakukan? Tidak, kerana perbuatan ini dapat mencemarkan alam sekitar. Okey, yang ketiga, kita dapat lihat berlakunya pembakaran terbuka. Okey, jadi pembakaran terbuka juga tidak boleh dilakukan kerana dapat mencemarkan alam sekitar. Apakah kesan buruk pembuangan bahan buangan tidak terbiodegradasikan yang tidak berhemah? Okey, cuba murid-murid fikir, apa kesan buruknya kalau kita tidak menjalankan bahan pembuangan dengan betul? Okey, yang pertama, kalau kita membuang sampah ke dalam longkan, longkan akan tersumbat. Okey, apabila longkan tersumbat, akan berlakunya banjir kilat. Okey, yang kedua. Okey, kita dapat lihat terdapat sisa toksik yang telah dibuang ke dalam sungai. Okey, jadi dia akan menyebabkan berlakunya ikan yang tercemar. Jadi apabila manusia makan ikan yang tercemar, akan timbulnya penyakit dan keracunan makanan. Okey, yang ketiga kita dapat lihat terdapat sampah sarap yang telah tersumbat. Okey, jadi apakah kesannya? Kesan apabila berlakunya takungan air ini akan menyebabkan berlakunya tempat pembiakan Aedes. Okey, jadi kalau tempat pembiakan Aedes ni akan menimbulkan demam denggi yang sangat bahaya kepada manusia. Jadi, bagaimanakah cara untuk kita uruskan bahan buangan dengan terancang? Okey, macam mana? Jom kita belajar topik pengurusan bahan buangan. Okey, yang pertama, kita perlulah mengikat bahan buangan dengan kemas. Jadi, sampah sarap tu tidak akan jatuh dengan senang.
Okey, yang kedua. Ingat tak lagi? Yang ni kita belajar pada topik yang awal-awal tu. Okey, yang ni kita perlulah mengasingkan bahan buangan mengikut jenis bahan sebelum dibuang. Okey, contohnya kalau bahan buangan botol plastik, kita perlulah membuang di tong plastik. Kalau bahan buangan botol kaca, kita perlulah membuang di tong kaca. Kalau bahan buangan seperti surat khabar lama dan majalah, kita perlulah membuang di tong jenis kertas. Dan yang terakhir, kalau bahan buangan seperti tin aluminium, kita boleh membuangnya di tong jenis logam. Okey, seterusnya, kita juga boleh menggunakan bekas yang khas untuk mengisi bahan buangan cecair. Okey, yang terakhir nampak tak ni apa? Yang ni merupakan aktiviti membuat baja kompos. Tahu tak baja kompos tu apa? Okey, baja kompos ni kita boleh guna untuk menanam atau membaja tanaman kita. Okey, macam mana kita nak membuat baja kompos ni? Okey, ingat tak lagi sisa makanan juga terdiri daripada bahan buangan. Okey, sisa makanan ni perlulah dicampurkan dengan tanah ke dalam bekas plastik yang berlubang. Selepas tu, kita siram dengan air dan biarkan selama 4 hingga 5 minggu. Okey, setiap minggu kita perlulah menggaul tanah dan siram dengan air lagi bagi mengekalkan kelembapan tanah. Selepas 4 hingga 5 minggu, terjadilah baja kompos. Okey, jadi menghasilkan baja kompos menggunakan sisa makanan juga merupakan cara pengurusan bahan buangan dengan terancang. Okey, yang ni adalah amalan 3R. Tahu tak 3R tu apa? Okey, 3R adalah reduce, reuse dan recycle. Okey, reduce tu adalah dengan cara kita kurangkan penggunaan bahan buangan seperti beg plastik. Okey, beg plastik kan merupakan bahan buangan tidak terbiodigradasikan yang juga sangat sukar untuk direputkan. Jadi, kita boleh guna semula beg kita semula. Yang kedua adalah reuse. Reuse iaitu guna semula atau pelbagaikan penggunaan bahan buangan. Contohnya, tayar buruk yang sudah tidak digunakan ni, kita boleh guna semula untuk dijadikan sebagai pasu bunga. Dan yang terakhir adalah recycle, iaitu kitar semula bahan buangan menjadi produk yang baru. Contohnya kita kitar semula bahan buangan kaca dan dia akan terjadinya produk bahan kaca yang baru. Bagaimanakah bahan-bahan buangan dilupuskan? Okey, bahan buangan dia akan dikutip dan dihantar ke pusat pengumpulan sampah. Kemudian bahan buangan ni akan diasingkan mengikut jenis untuk dikitar semula atau dibakar dalam insinerator dan dilupuskan. Jadi, inilah merupakan cara-cara untuk kita menguruskan bahan buangan secara terancang untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar. Sekian, terima kasih.